Korang tahu tak sekarang ada lebih kurang 3 hingga 5 juta pekerja migran di Malaysia? Lebih daripada separuh nombor ni merupakan pekerja tanpa dokumen. Bulan ni je, Jabatan Imigresen dah buat operasi serbuan yang dijalankan serentak di negeri-negeri berlainan untuk tahan dan hantar balik pekerja tanpa dokumen ni. Tapi kan, kenapa ada ramai sangat undocumented migrant workers atau yang kita selalu sebut parti ni? Parti tu apa actually? Betul ke diorang masuk tanpa izin? Patut ke kita salahkan atau hukum pekerja migran sebab ada kat sini? Jom kita tengok. Pertama sekali, bukan semua pekerja migran kat Malaysia ni parti ya. Parti tak sepatutnya digunakan untuk setiap pekerja migran yang korang nampak. Nampak orang Bangladesh je panggil parti. Nampak orang Nepal je panggil parti. Kalau ikutkan undang-undang Malaysia, parti merupakan satu terma yang merujuk kepada undocumented migrants in Malaysia seperti yang disenaraikan dekat sini. Malaysia ni bukanlah macam sliding door automatic dekat shopping malls yang senang-senang je orang boleh keluar masuk. Abang-abang immigration dan polis pun akan pastikan benda tu. So, macam mana banyak parti yang boleh terlepas? Sejak 2005, banyak company Malaysia yang tak hire migrant workers secara terus untuk kerja buruh. Sebaliknya, diorang diambil bekerja menerusi agency recruitment yang kemudiannya outsource diorang kat company-company ni. Masalahnya sekarang, kebanyakan agency recruitment ni merupakan satu sindiket. Modus operandi ejen-ejen ni semua sama je. Diorang pikat atau goda dan gunakan tipu helah terhadap orang Bangladesh, orang Nepal, Indonesia dengan kerja-kerja yang sah dan gaji lumayan kat Malaysia. Syarat dia, diorang kena bayar ejen ni dan ejen yang akan uruskan proses penghijrahan diorang. Nak bayar bukan setakat RM100-200 tau. Kebanyakannya RM10K ke atas. Lepas tu, ejen ni akan bawa pekerja migran masuk ke Malaysia menggunakan tourist visa ataupun calling visa dengan janji palsu yang diorang akan diberikan visa kerja yang sah. Spoiler alert, they don't. Kita ambil contoh kes Rahman, seorang imam dari Bangladesh yang digoda untuk bekerja di Malaysia untuk kehidupan yang lebih senang. Rahman bayar ejen tersebut RM20,000 yang dipinjam dari peminjam wang untuk datang ke Malaysia. Bila sampai je, dia ditempatkan dalam sebuah rumah kedai yang hanya ada 2 bilik air dengan 90 orang warga Bangladesh lain. 90 weh, gila tak gila? Macam mana pula dengan pekerjaan yang ditawarkan kepada Rahman tu? Elak. 90 orang yang lain tu pun dah bayar ejen ni RM20,000 dengan janji palsu yang sama. So korang bayang, 20K darab 90, senang-senang je diorang kutip 1.8 juta. Untuk kes-kes di mana company ada sediakan permit kerja untuk pekerja migran ni, bila tiba je waktu permit tu nak expire, company gagal renew permit kerja tersebut sekaligus menyebabkan pekerja-pekerja tersebut hilang status sah diorang. Jadi dua benda akan terjadi, sama ada visa sementara luput ataupun permit kerja luput. Either way, diorang secara tak rela menjadi parti dan lebih terdedah kepada risiko penahanan dan diusir balik ke negara diorang. Malaysia dah lama bawa masuk pekerja migran untuk buat kerja-kerja 3D yang kebanyakannya orang tak nak buat. In fact, untuk pastikan ekonomi sesebuah negara tak merosot, penting untuk negara tersebut untuk import tenaga kerja. Sebab tu Malaysia ada kuota dan bajet untuk tenaga kerja asing. Benda ni kita boleh tengok juga berlaku dekat negara lain macam US, Arab Saudi, Jerman. Tetapi, bawa masuk pekerja migran ni dah jadi macam sindiket bisnes yang tak beretika dah. Untuk dapatkan kuota, pemohon perlu buktikan bahawa diorang ada bisnes yang sah yang memerlukan tenaga kerja luar. Tapi, ratusan keribuan pekerja migran direkrut di bawah kuota yang diperoleh menggunakan dokumen palsu. Macam kes dekat Pengerang Johor hari tu, ramai gila kot yang tak ada kerja. Dalam satu expose oleh Malaysia Kini, mereka mendedahkan sebuah sindiket yang melibatkan 6 syarikat yang dapat kuota untuk mengambil 1,625 pekerja migran untuk sektor perkhidmatan pada tahun 2022. Padahal tak ada kerja pun yang tersedia untuk diorang. Macam mana company ni semua boleh dapat green light senang-senang? For example, Star Domain Resources dapat kuota untuk mengimport 980 pekerja migran dengan menggunakan beberapa kontrak perkhidmatan pembersihan yang bernilai jutaan ringgit. Kontrak-kontrak yang didapati palsu. Salah satu kontrak ini ialah kontrak 3 tahun yang bernilai 2.85 juta bersama Monash University, Sunway Campus Malaysia Sdn Bhd. Pihak Monash pula cakap yang diorang gunakan nama Monash University Malaysia Sdn Bhd sejak 2013 dan tak pernah pula sign kontrak dengan Star Domain Resources. Kontrak ni semua ada cop LHDN yang sah, tapi sebenarnya palsu. Macam mana tu? So kalau ikutkan LHDN, tanggungjawab untuk buktikan kesahan maklumat dalam kontrak terletak pada pihak yang membayar duty. So pengesahan maklumat dalam sijil stamp pemohon tak termasuk dalam tanggungjawab LHDN. Tahun lepas, setakat 9 Oktober 2023, terdapat this many pekerja migran bekerja dalam sektor atau subsektor kritikal di Malaysia. Lebih tinggi daripada angka unjuran yang dikongsi pada suku pertama tahun tersebut, which was 518,000. Lebih 150,000 pekerja migran tak termasuk dalam kiraan ni. So kemungkinan besar diorang tinggal dalam keadaan yang menyedihkan seperti Rahman or worse. So, to recap,
Agensi rekrutmen yang dijalankan oleh sindiket ini mencari mangsa di negara-negara seperti Bangladesh dan Nepal untuk kerja yang tak wujud. Individu-individu pula ditipu untuk bayar yuran yang melampau dan datang ke Malaysia menggunakan visa sementara. Duit yuran tersebut kemudian masuk ke dalam poket sindiket. Mangsa kemudian sampai ke Malaysia dan disambut dengan keadaan hidup yang teruk, tak ada kerja, tak ada visa. So korang percaya lagi ke yang ini semua salah pekerja migran itu sendiri? Berikutan bantahan di Pengerang Johor oleh 171 pekerja migran yang ditipu untuk datang ke Malaysia baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin dan juga Menteri Sumber Manusia Steven Sim dalam satu kenyataan bersama telah menyatakan bahawa majikan-majikan yang terlibat akan disenaraihitamkan dan dibatalkan kuota pekerja asing. Namun begitu, kita kena ada denda yang lebih berat untuk pastikan company-company ini tak terus bebas dan menyalahgunakan kuasa mereka. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Jo menyarankan supaya syarikat-syarikat yang terlibat didenda 20 ke 30 ribu jika diorang gagal sediakan pekerjaan kepada pekerja migran dalam tempoh sebulan selepas ketibaan mereka. So yes, semenjak 2 ni terdapat peningkatan kemasukan migrant workers yang ketara. Walau bagaimanapun, ramai pekerja migran ni dicari dan diambil bekerja secara aktif untuk datang ke Malaysia. Diorang datang untuk cari peluang yang lebih baik dengan harapan untuk sara keluarga kat negara asal mereka. Satu usaha yang boleh kita faham dan kita boleh empati juga. After all, kita semua nakkan peluang dan kehidupan yang lebih baik kan? Malangnya, impian pekerja-pekerja migran ni dibalas dengan penipuan dan eksploitasi. Dan amat menyedihkan bila ramai antara kita juga secara terbuka menyumbang lagi kepada ketidakadilan terhadap mangsa-mangsa ni. So we must be better. We need to do better. Jadi sekarang dengan maklumat baru ni, apa yang kita kena buat? So sebelum korang post atau komen apa-apa online berkenaan pekerja migran ni, fikir 2-3 kali dulu. Kita ni kalau boleh janganlah curah minyak lagi ke api. Sebaliknya, kita boleh gunakan info ini untuk lawan balik hate speech terhadap pekerja migran ni dan betulkan balik misinformation dan misconception yang berleluasa di media sosial. Let's do our part untuk memulakan dialog sihat dengan komuniti pekerja migran dan memupuk masyarakat yang lebih memahami.